Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita dalam satu lagi sesi ulasan buku di blog saya ni. Terima kasih kerana masih lagi mengikuti blog saya dan kita dapat sikit sebanyak belajar tentang buku berdasarkan ulasan-ulasan yang saya buat lah. Okey, jadi baru-baru ni sebagaimana semua maklum, kita kehilangan seorang lagi ahli ilmu ataupun ilmuwan Islam negara kita ini, iaitu yang saya maksudkan adalah almarhum Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi bin Abdul Majid. Jadi ini adalah satu kehilangan yang besar jugalah kepada dunia Islam dan juga negara kita, sebab peranan yang dimainkan oleh beliau sebagai seorang cendekiawan Islam. Saya mengenali nama beliau ni dah lama lah, sejak zaman kita sejak zaman saya belajar lagi di universiti, dan pada pandangan saya ni beliau adalah salah seorang tokoh ilmu Islam di negara kita ni yang prolific daripada segi penulisan, penghasilan buku-buku yang dapat dibaca oleh masyarakat di Malaysia ni lah. Jadi sebagai satu penghormatan kepada beliau lah, saya ingin mengulas sedikit salah sebuah buku beliau yang bagi saya sangat bersyukur lah dapat baca buku ni. Even kalau tengok kat sini pun ada tulis saya beli buku ni tahun 2001 masa saya first year dekat universiti. Buku yang bertajuk Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Jadi buku ni adalah sebuah buku yang kalau saya tengok ni diterbitkan edisi keduanya tahun 1992. Jadi dalam buku ni beliau berkongsi dan menyampaikan, menerangkan tentang bagaimana berlakunya sejarah dan perkembangan hukum Islam tu, sebagaimana dari zaman selepas daripada zaman Rasulullah SAW sehinggalah kepada hari ini, macam mana apa yang berlaku, the evolution ataupun pembangunan hukum Islam itu sendiri daripada zaman Rasulullah dan seterusnya sehinggalah apa yang kita lihat pada hari inilah. Meliputi jangka masa yang begitu panjang dan ada sejarah tentang sumber-sumber penggunaan ataupun penggunaan sumber-sumber ataupun kaedah-kaedah metodologi untuk mengeluarkan hukum di dalam Islam ini, dan juga sejarah tentang bagaimana munculnya mazhab-mazhab yang berbeza-beza di seluruh dunia ni, yang kita boleh tengok kesan dia sehingga ke hari ini. Dan buku ini sebenarnya bagi saya pada masa itu agak penting, sebab pada masa itu sekitar 20 tahun dulu kita agak kekurangan sumber yang menceritakan tentang sejarah dan perkembangan pembinaan hukum Islam ni dalam bahasa Melayu lah. Jadi bagi saya buku ini pada ketika itu sangat bermanfaat untuk saya lah, untuk kita dapat memahami macam mana perkembangan dan juga sejarah hukum Islam tu, dan siapa yang sebenarnya membaca buku-buku sebegini ataupun faham apa yang disampaikan, dapat mengikuti pembacaan buku ini dengan baik, dia sebenarnya lebih mudah untuk memahami mengapa pada hari ini kita tengok banyak pertemuan antara mazhab, aliran pemikiran tentang pendekatan mengeluarkan hukum. Jadi kalau siapa yang baca buku ini, menghayati apa yang disampaikan, mereka lebih mudah untuk bertenang lah, tidak cepat bertelagah, tidak cepat beremosi apabila berlakunya sesuatu perkara ataupun pertemuan hukum. Katalah seorang ilmuwan ni cakap A dan bercanggah dengan pandangan ilmuwan B ni, orang yang faham the basic and the development of Islamic Islamic law ni, and dia punya metodologi dan sumber-sumber bagaimana hukum terdapat dikeluarkan oleh mujtahid pada masa dahulu tu, mereka akan lebih mudah untuk tidak melatah dan tidak mudah terikut-ikut dengan emosi lah apabila berdepan dengan sesuatu situasi itu. Dan
bagi saya ini adalah sumbangan almarhum yang sangat penting, dan saya tengok ada versi yang barulah. Saya ada tengok dekat Google apa semua tu, ada gambar kulit buku ni pun dah berbeza apa semua. Jadi ini adalah salah satu buku yang bagi saya sangat penting untuk tak semestinya orang yang nak belajar undang-undang Islam je. Kalau kita nak menambahkan bukan, maksud saya tak semestinya bacaan untuk pelajar undang-undang saja. Untuk orang yang berminat untuk mendalami mengapa dunia Islam ini, kita ada mazhab, kita ada perbezaan pandangan dan juga kaedah macam mana boleh timbulnya kaedah ijtihad, qiyas, masalah musalah dan juga sebagainya tu, sebagai satu proses untuk mengeluar hukum. Bila baca buku ini, kita akan jadi lebih mudah memahami dan kita boleh berlapang dada lah, tidak terikut-ikut apabila ada isu-isu tentang hukum yang selalu menyebabkan masyarakat kita berpecah. Jadi sekali lagi, ini adalah satu khazanah ataupun satu legasi yang ditinggalkan oleh almarhum, dan kita perlu manfaatkanlah buku ini. Saya alu-alukan untuk dapatkan buku ini, mungkin versi yang lebih barulah. Dan almarhum ni, sosok tubuh ni sebagai seorang yang banyak menulis. Satu contoh yang kita patut ikuti ialah, iaitu ilmuwan Islam ni dia patut menghasilkan lebih banyak buku karya untuk dibaca oleh orang, supaya orang lagi terbuka fikiran, lagi dapat banyak ilmu lah. Dan dalam kesempatan ini juga kita mengucapkan salam takzim kepada keluarga beliau, dan juga ayolah kita sama-sama doakan supaya almarhum ditempatkan di sisi hamba-hamba Allah yang soleh dan dicuri rahmat, dan semoga karya ini menjadi satu amal jariah kepada beliau, dan satu contoh ikutan dalam usaha kita untuk membangunkan ataupun kita melakukan dakwah daripada segi bidang membina dunia keilmuan Islam itu sendiri. Sekian, kita jumpa lagi dalam sesi yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.